Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih para media dan juga wartawan dan juga blogger kerana hadir bagi menjayakan Hari Usahawan Negara 2022. Ya, jadi sempurnalah sudah dan selesailah sudah Hari Usahawan Negara 2022 di WTC Kuala Lumpur bersama-sama usahawan-usahawan tempatan buat ketika ini disebabkan pandemik dan sempadan pun belum dibuka. Cita-cita kita ni, Hari Usahawan Negara ni mendapat pengiktirafan daripada luar negara juga bersama dengan usahawan-usahawan kita di luar sana. Tapi disebabkan pandemik melanda, tapi mereka ni tidak dapat hadir. Hanya satu saja yang hadir daripada Korea, buat air filter, tapi dia pun yang dah habis hari ini. Jadi Hari Usahawan Negara ni sebenarnya kita rancang pada 2016 lagi. 2016 kita berbincang dan juga pada ketika itu pemerintahan negara kita bertukar. Jadi kita merancang dan juga Tuhan yang menentukan, dan 2020 dah dilanda oleh pandemik. Jadi kita 2 tahun kita kurung, tak ke mana-mana. Tetapi bila 2022 ini dibuka untuk ikut juga SOP, tetapi alhamdulillah syukur kita melaksanakan dengan ikut peraturan kerajaan melalui sistem yang kita buat, dan juga kejayaan ini untuk bukan kita tetapi untuk usahawan seluruh ahli-ahli dewan terutamanya. Sebab Hari Usahawan Negara ni saya mohon kepada wartawan semua, ini bukan anjuran kementerian. Kita tengok tadi anjuran di bawah Dewan Perniagaan Usahawan Kecil Malaysia yang dibantu dan disokong oleh agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan serta Kementerian Pembangunan Usahawan juga memberikan sokongan yang rapi, terutama sekali Yang Hormat Tan Sri Noh dan juga Perdana Menteri Malaysia pada saya rasa Tan Sri Noh pun kita dah buat pra Hari Usahawan Negara pada 31 Januari, dia yang merasmikan bersama dengan agensi-agensi di bawahnya, ya. Dan juga apabila hari Sabtu yang lepas pada 26 hari bulan jam 8.30 termakbullah permintaan daripada Perdana Menteri Malaysia kita yang menyatakan Hari Usahawan Negara ini diteruskan, dan di bawah Jabatan Perdana Menteri menyokong untuk menjayakan Hari Usahawan Negara ini akan dijadikan acara rasmi dan setiap tahun perlu disambut. Jadi kita di bawah Dewan Perniagaan ini adalah terbuka kepada agensi dan kementerian untuk bekerjasama menjalinkan silaturahim usahawan bersama usahawan itu. Jaringan kita ni sampai ke peringkat antarabangsa. Usahawan negara ni bukan sekadar hanya lokal dan tempatan saja, tetapi kita membuka kepada sampai ke peringkat antarabangsa. So terbukti hari ini usahawan saya yang telah dianugerahkan sebagai ikon usahawan paling popular, ya. Dia ada produk sendiri, dia ada labeling sendiri, dia ada kilang sendiri, dan juga Datuk Seri Satar adalah usahawan yang telah lama berjaya dan mengikuti perkembangan tentang usahawan dan memberi sokongan juga kepada aktiviti usahawan dan penerima anugerah korporat, tokoh korporat usahawan pada tahun ini. Jadi pada setiap tahun kita akan menjadikan Hari Usahawan Negara ini sebagai pelbagai lagi akan dinaikkan imej mereka ini daripada usahawan biasa jadi luar biasa, dan kita memberikan satu penghormatan kepada mereka ini yang telah berjaya di dalam dan luar negara. Yang ni yang kita mohon kepada kementerian dan agensi, kita bersama-sama bekerja untuk mengeratkan lagi dan menjadikan usahawan itu adalah usahawan nadi negara, ya. Jadi saya juga mendapat mandat daripada Perdana Menteri menyatakan Hari Usahawan Negara ini bukannya
sekadar kata orang di peringkat tempatan, tetapi di peringkat antarabangsa. Okey. Okey. Ada lagi? Okey, nak tanya, saya dari wacanakini.com. Okey. Nak tanya postmortem lah untuk penambahbaikan Okey. Hari Usahawan Negara 2022. Kerana saya dimaklumkan oleh usahawan-usahawan Okey. berlaku tak ada sokongan daripada kementerian, Okey. sehingga tiada dana yang disalurkan untuk program ni. Ya. Dan menyebabkan sepatutnya masuk 24 tapi 25 baru Okey. diorang masuk. Dan sewa tapak tu pun terlalu agak tinggi, Okey. yang menyebabkan diorang tak dapat keuntungan semula. Okey. Dan pengunjung pun kurang sebab tak ada promosi. Okey. Jadi semua ni diluahkan oleh usahawan lah. Jadi Okey. saya minta secara berlapang dada untuk Okey. menjelaskan apa yang berlaku dan apa yang boleh ditambah baik. Kenapa tiada, seolah macam tidak ada sokongan yang kuat untuk usahawan-usahawan ni betul benar-benar pulih daripada ekonomi. Okey. Sebenarnya kita bermula walaupun kita dah merancang lama 2016 lagi tadi saya terangkan, dan kita ada pandemik dan kita nakkan usahawan kita tu dibantu dan terus berjaya. Jadi saya di sini menerangkan benda yang baru selalu orang akan bercakap, benda yang baru. Tetapi kita sekarang nak membrandingkan, kita trendingkan hari inilah baru. Hari Usahawan Negara ni baru dalam masyarakat. Orang anggap Hari Usahawan Negara ni memang nama dia betul besar. Memang betul besar. Jadi segala promote dan segala promosi telah dipaparkan dalam kita punya media. Contoh dia kita dah buat 31 hari bulan Januari dalam laman Sesawang. Kita memohon kepada kementerian pada masa itu bantulah usahawan terutamanya di bawah Dewan Perniagaan adalah satu platform kepada usahawan itu sendiri. Tetapi mungkin kementerian kurang yakin sebab Hari Usahawan ni baru nak di-brandingkan. Tetapi oleh kerana kita ada track, sudah ada track untuk kita jalankan Hari Usahawan Negara ini, kita akan teruskan dengan tarikh yang telah ditetapkan pada 24 sehingga 28 hari bulan Mac. Alhamdulillah, Perdana Menteri pun datang merasmikan. Saya rasa media pun tahu ucapan-ucapan beliau. Jadi 28 tu kita bermula Hari Usahawan Negara tu, 26 perasmian. So 24 hari bulan tu, masa tu adalah Perhimpunan Agung UMNO. Jadi teknikal dia, kelewatan tu daripada segi teknikal, dari segi pensusuran sektor infra. Jadi kelewatan tu masuk, usahawan terpaksalah bawa barang, menunggu ke bawah. Saya faham. Sebab saya ni orang yang kata orang tu bukan kerja di atas saja, atas bawah kita bekerja. Sampai ke grassroots bersama dengan Datin Seri, kita roh usahawan ni terlalu dekat. Apa naluri you, apa kemahuan you, ada kemahuan tu di saya. Ada. Jadi kita faham. Jadi itu sebab pada 24 tu, walaupun kelewatan pada tarikh tu, masa dia sikit saja. Mungkin pukul 2 tu, mungkin dia tengah setting, tengah nak aturkan barang. 2 dah masuk dah. 2 saya rasa paling lewat pun pukul 4. Baru dia masuk setting sehingga pukul 10 malam balik. Jadi pukul 25 tu barulah start program tu. Tetapi saya anjakkan pada hari Senin sehingga pukul 10 malam hari ini. Sebab kita punya program hari ini baru selesai. Jadi saya tidak boleh nafikan usahawan ni, keuntungan dia tak akan bercerita dengan saya kalau jika dia untung. Tetapi walau sedikit saja kita buat silap, dia akan bercerita sepanjang-panjang hayat dia. Tetapi dalam 10 tu, saya rasa 2 tu akan
akan bercakap sebegini, tapi yang 8 tu masih lagi membantu. Ya, okey, ada lagi? Jadi untuk penambahbaikan bagi tahun akan datang, apa yang Itu sebab ucapan boleh saya tadi dengan suara yang lantang, Datuk Adam buat di sini, yang lantang memohon kementerian dan agensi, bantulah kami. Bekerjasamalah dengan kami. Kita open the floor. Bukan kita nak melangkau kementerian. Tetapi apabila kita dah trademarkkan Hari Usahawan Negara itu dengan trademark kita sendiri di bawah Dewan Perniagaan, kementerian tidak boleh mengambil apa tu trademark. Saya rasa masa 2021 pun juga ada. Kan? Kementerian kita boleh saman kementerian. Betul tak? Ada tak masa Tan Sri Noor dia cakap? Tetapi kita ni boleh bekerjasama. Sebab saya nak hari itu akan jadi satu hari kepada usahawan, macam birthday dia. Dia ada hari dia. Kejayaan dia tu membawakan dia ada hari dia. Saya berniaga betul-betul tahun ni, mungkin tahun depan saya dapat award. Mungkin saya tahun ni saya tak dapat, mungkin 2-3 tahun lagi akan dapat. Jadi semangat usahawan ni kita nak. Semangat perniagaan tu, apabila dia berniaga, dia tak akan jemu. Sebab ada satu telah menunggu dekat dia. Mungkin tahun-tahun akan datang, siapa yang menang award, mana tahu dapat 50,000, macam artis juga. Dia popular, dapat hadiah. Usahawan pun ada. Produk dia popular. Dengan jenama yang hebat-hebat. Kenapa kita tak nobatkan dia sebagai Hari Usahawan Negara ataupun Hari Usahawan yang betul-betul telah berjaya? Kan? Adakah agensi ataupun kementerian ataupun NGO lain nampak tak benda ni? Tak nampak. Tetapi dengan inisiatif kami sendiri bersama kru-kru yang lain, hari inilah kita jayakan Hari Usahawan Negara dengan penutup pada malam ini. Datuk, adakah Datuk merasakan ketidakhadiran Menteri pada malam ini dibimbangi dia akan dikritik? Memang Itu. saya ni orang yang berpengalaman. Tan Sri Noor Omar ni adalah sebenarnya memang jiwa dia memang jiwa usahawan. Dan memang banyak membantu usahawan. Tapi saya dapat menerima telefon tadi, Datuk KJ bercakap minta maaf sebab dia ada hal-hal yang tidak boleh dapat dielakkan. Dia mohon maaf tidak dapat hadir. Jadi ini kuasa Allah Ta'ala. Saya tidak boleh memaksa. Tapi hari ini kita kena teruskan juga, walau apa cara pun. Tapi mandat daripada Perdana Menteri itu kita ambil. Dia dekat dengan saya di pentas masa perasmian tu, Datuk, saya tahu hari ini ada anugerah usahawan. Tetapi saya wakilkan kepada Tan Sri untuk menyampai. Tapi dengan keadaan begini, kita tak boleh dapat elakkan. Tan Sri ada hal yang lebih mustahak, yang tidak. Saya rasa semalam dia pergi Rembau. Program-program dia pack penuh. Tapi tak apa, kita akan terus mencuba untuk menjayakan Hari Usahawan Negara yang lebih hebat lagi, penambahbaikan yang lebih hebat. Mana yang terkucil, terkitir tu semua, kita akan jadikan satu pengalaman dan teladan, akan jadikan tahun-tahun akan mendatang 2023 insya-Allah. Datuk, boleh tanya sikit statistik untuk kehadiran sepanjang 5 hari ni berapa? Saya belum lagi membuat kiraan, tak tahu lagi. Tetapi statistik tu melalui PWTC yang melalui scan QR code ataupun barcode dalam MySejahtera, kita akan minta direkodkan kehadiran. Buat masa ni kita dapat lagi mengira tentang benda-benda macam ni sebab benda ni baru. Dan usahawan yang terlibat dalam booth ni berapa ramai? Saya dapat tahu bahawa usahawan yang terlibat dalam ni tak ramai. Okey, di ruang leka sana saya rasa ada 100 berapa lot tadi? 120 lebih lot. Dan di dalam ini ada yang campur lot-lot tadi itu lebih kurang dalam 50, lebih kurang 200 lebih, dan di luar sana sekali. Saya sebenarnya kita mesti mengikut SOP yang ditetapkan
tetapkan. Saya tidak mahu didenda 342. Ya. 342 tu tahu tak? Dikenakan kepada akta. Jadi kita ni adalah mengikut SOP undang-undang. Kita tak mahu nanti didenda 100,000, 10,000. Kita kena masih menjaga lagi kita punya capability usahawan itu. Ya. Mungkin harapan Datuk terhadap untuk next year, because bila perancangan benda ni saya rasa lama dah. Ya. Kan perancangan. Mungkin proposal tu hantar pada kementerian dah lama dah. Dan mungkin jawapan tu agak tidak memuaskan, kerana bukan tidak memuaskan, maksudnya tidak dapat sambutan dari segi kehadiran pihak VIP ada, tapi untuk perancangan akan datang, sebab adakah ini kerana apabila NGO yang buat benda ini mungkin kementerian rasa KPI mereka tidak ada, NGO punya KPI akan naik, so adakah isu itu boleh dikatakan terjadi? Saya rasa tidak. Tadi pun daripada taklimat Perdana Menteri yang lepas, yang baru ni, NGO dan kementerian adalah bekerjasama. Dia pun sentiasa membantu. Tetapi saya ni bukan orang politik. Saya ni kawan politik ramai. Tetapi apabila pemerintahan ni bertukar-tukar, kita ada 3 Perdana Menteri pada yang sama, dan juga kita ada 3 menteri yang bertukar di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan. Betul tak? Betul kan? Tetapi menteri ini pelbagai kerenah dan birokrasi. Tetapi alhamdulillah Tan Sri Nur Omar ni adalah menteri yang berjiwa rakyat, betul-betul berjiwa rakyat, yang membantu. Saya rasa Datuk Adam pun faham, yang betul-betul membantu, dan baik tekun, baik apa, dia akan bantu. Lambakan dan suara dia sungguh lantang di parlimen untuk membantu usahawan, bagi lambakan dana, bagi ini yang kita sangat teruja. Dan saya mohon kepada kementerian untuk membantu usahawan-usahawan kita yang terjejah dalam pandemik ya, dan juga COVID-19 ini. Tetapi apabila terjadinya Hari Usahawan Negara ini, masa akan datang, insya-Allah kita akan dah bermula, bukannya habis di sini bukannya penutup ni habis di sini, tetapi maknanya selepas pada ini kita akan buat mesyuarat postmortem, kemudian kita akan buatkan yang baik lagi melalui roadshow seluruh Malaysia sempena Hari Usahawan Negara 2023. Ya. Mungkin sewa tu akan diturunkan ke macam mana? Saya di sini, PWTC ni, setiap inci dan setiap angle ini adalah merupakan kewangan. Kita ni tidak mempunyai dana bantuan daripada kementerian dan agensi. Harapan saya, lot pameran tadi dibayar, saya rasa pun melalui pesanan kerajaan, LO, dan juga usahawan kita berbantu, dah berjaya bantu balik, jadi ada return balik kan. Jadi inilah networking yang kita buat, dan kita boleh membayar sewa di sini dengan kadar yang kata orang ratusan yang turun daripada menjangkau banyak. Jadi kita buat rajuan melalui kawan-kawan, okay, insya-Allah akan di apa ni, permohonan kita diterima. Okay. Thank you, Dok. Okay. Alright, ada apa lagi? Terima kasih semua kerana hadir menjayakan Hari Usahawan Negara. Saya harap tuan-tuan dan puan dapat membantu pada masa-masa akan datang, insya-Allah. Ya.